Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen, segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak ceritakan satu pengalaman yang dialami oleh seorang gadis apabila mak dia jatuh sakit. Bila mak dia jatuh sakit, mak dia ditempatkan di hospital, di sebuah ward, dirawat dekat situlah. Dan gadis ni alami satu perkara yang misteri ketika menemani mak dia di ward tu. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang sebuah tasik. Tasik yang terletak di negara Tanzania, Afrika. Nama tasik ni adalah tasik Neutron. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Liza untuk memudahkan cerita. Semuanya bermula apabila mak Liza jatuh sakit. Bila mak Liza jatuh sakit, Liza pun hantarlah mak dia ke klinik. Tapi bila dah buat pemeriksaan dekat klinik tu, klinik refer pula ke hospital. Akhirnya mak Liza admit ward, masuk ward. Jadi Liza pun bagi tahulah bos dia minta cuti kerja untuk jaga mak dia lah di ward tu. Masa tu Liza masih lagi bujang, jadi senanglah dia nak jaga mak dia ni. Semenjak hari pertama lagi, Liza dah perasan sesuatu di ward tu. Dekat ward tu ada seorang makcik ni, pesakit lah. Katil dia terletak di bahagian hadapan, bertentangan dengan mak Liza, tapi selang dua katil daripada mak Liza. Makcik ni dia ada satu perangai yang pelik. Dia suka merungut dan membebel seorang diri. Kalau setakat membebel saja, merungut saja seorang-seorang, tak kisahlah. Tapi makcik ni, dia membebel tu, dia suka bercakap seorang-seorang tu sambil memandang ke arah Liza. Terutamanya apabila Liza ni sedang uruskan mak dia. Liza macam biasalah, bila dah duduk dekat ward tu, dia jagalah mak dia. Dia selalu bagi makan, selalu lapkan mak dia macam apa, mandi jelum tu. Lepas tu kalau mak dia nak pergi ke tandas, dia akan papah, dia akan bawa pergi ke tandas, macam tu lah. Tapi setiap kali Liza buat semua benda ni, makcik ni akan memandang tajam ke arah dia sambil membebel. Pada mulanya Liza fikir mungkin makcik ni nak ajak dia bersembang. Tapi setiap kali Liza pandang ke arah makcik ni akan alihkan pandangan dia ke arah lain. Sama ada tunduk ke bawah ataupun toleh ke tepi. Memang dia tak akan pandang direct ke mata Liza. Cuma kadang-kadang tu adalah makcik ni dia lambat alihkan pandangan dia tu. Jadi pandangan mata Liza dan pandangan mata makcik ni pernah bertembung beberapa kali. Mula-mula tu tak apalah, Liza anggap itu adalah kelakuan biasa makcik ni. Mungkin makcik ni bosan ke apa kan. Tapi lama kelamaan perkara ni membuatkan Liza berasa takut. Liza dah mula fikir yang bukan-bukan. Mungkin makcik ni ada membela. Sebabnya makcik ni pandangan mata dia sangat tajam. Dan kadang-kadang Liza terperasan makcik ni seolah-olah berinteraksi dengan seseorang, tapi tak ada orang pun dekat makcik ni. Jadi apa sebenarnya yang makcik ni cakap? Apa yang makcik ni selalu sebut? Makcik ni dia selalu ulang benda yang sama. Ada dua perkara yang makcik ni selalu sebut. Perkara yang pertama yang makcik ni selalu sebut adalah tentang nasib diri dia. Dia kata dia tak ada orang nak jaga, orang tak suka dia, orang tinggalkan dia seorang-seorang, macam tu lah. Perkara yang kedua yang makcik ni selalu cakap adalah tentang anak dia di rumah. Makcik ni cakap dia ada seorang anak yang cacat dekat rumah, dan dia nak balik ke rumah nak jaga anak dia tu. Itulah dua perkara yang makcik ni selalu sebut. Sampai semua orang dekat ward tu dah tahu. Liza tahu, mak Liza tahu, semua jururawat tahu yang makcik ni ada seorang anak dekat rumah, anak yang cacat. Hari berganti hari, Liza makin pelik tengok makcik ni. Liza mula terfikir, kenapalah tak ada seorang pun yang datang melawat dia. Dah berhari-hari makcik tu dirawat dekat situ, tapi tak ada seorang pun waris yang datang menjenguk makcik ni. Tapi bila Liza fikir balik, Liza teringat kata-kata makcik ni. Katanya dia ada seorang anak yang cacat dekat rumah. Jadi
mungkin waris dia sibuk jaga anak dia yang cacat tu. Sebab itulah waris dia tak sempat nak datang nak jenguk dia dekat wad ni. Liza mula berasa kesian kepada makcik ni. Macam itulah tanggapan Liza. Tapi tanggapan tu berubah pada satu malam. Pada satu malam ni, macam biasalah, Liza dia uruskan mak dia. Mak dia pun dah mengantuk masa tu. Mak dia pun tidur. Lepas mak Liza tidur, Liza pun bentangkan Toto di sebelah katil mak dia. Liza dah berbaring lah, dah ready nak tidur. Hari tu Liza rasa sangat penat, lebih penat daripada biasa. Jadi Liza berharap dia dapat tidur lena lah pada malam tu. Masa pun berjalan. Nurse dah mula tutup lampu di wad tu. Dan kebanyakan pesakit pun dah tidur. Keadaan dalam wad tu makin lama makin sunyi. Akhirnya yang kedengaran hanyalah bunyi kipas. Kipas shilling yang ada dekat wad tu. Liza pun tertidur. Tak lama lepas tu, tak tahulah berapa lama Liza tertidur. Liza pun terjaga. Bila Liza celik mata, Liza ternampak ada satu benda sedang bergerak-gerak di atas lantai wad tu. Benda tu bergerak makin lama makin dekat dengan Liza. Mula-mula penglihatan Liza tak berapa jelas, tak nampak sangat. Tapi bila Liza dah pejam mata, dah gosok mata dia, kemudian Liza celik semula, barulah Liza nampak dengan jelas. Liza nampak dekat atas lantai wad tu ada seorang perempuan sedang bergerak dalam keadaan mengesut. Mengesut makin lama makin hampir dengan dia. Mula-mula Liza fikir mungkin perempuan ni adalah salah seorang pesakit dekat wad tu. Mungkin pesakit ni dah jatuh daripada katil dia. Boleh jadi pesakit ni dia lumpuh daripada pinggang ke bawah sampai ke kaki. Jadi tak boleh nak berjalan, sebab itulah dia mengesut macam tu. Tapi lama kelamaan, bila perempuan tu dah makin dekat dengan Liza, perempuan yang mengesut ni, Liza boleh nampak dengan jelas macam mana rupa perempuan ni. Perempuan yang sedang mengesut menuju ke arah Liza ni mempunyai rupa yang sangat hodoh. Memang langsung tak nampak macam manusia. Masa tu Liza dah ketakutan. Liza bagi warning kepada perempuan ni, "Kau jangan datang dekat dengan aku." Banyak kali Liza ulang perkataan tu, tapi perempuan tu tak endahkan. Perempuan tu tetap menuju ke arah Liza. Lepas tu Liza baca pula doa-doa dan surah daripada Al-Quran yang dia tahu. Tapi masih lagi tak berkesan. Perempuan ni masih lagi menuju ke arah Liza perlahan-lahan, mengesut perlahan-lahan. Pada masa itulah Liza terdengar satu suara. Suara yang mengajar Liza apa yang perlu dilakukan. Suara tu arahkan Liza supaya sediakan satu bekas air. Tak kisahlah air dalam cawan ke, dalam mangkuk ke. Lepas tu suara tu bagi tahu Liza satu ayat yang spesifik yang perlu dibaca, diambil daripada surah dalam Al-Quran. Liza pun bacalah surah tu, kemudian ditiupkan dalam air. Lepas tu suara tu suruh Liza celupkan tangan dalam bekas air tu dan renjiskan air itu ke arah makhluk yang sedang mengesut tadi. Liza pun ikut. Liza buat macam mana suara tu suruh. Liza celuplah tangan dia, celup dalam bekas air tu, kemudian Liza renjis air tu ke arah makhluk tu. Bila air tu dah terkena makhluk tu, Liza boleh nampak macam mana reaksi makhluk tu. Makhluk tu menggelupur seolah-olah kesakitan. Lepas tu makhluk tu tiba-tiba melompat dan naik ke atas salah seorang pesakit dalam wad tu. Pesakit tu adalah seorang makcik lah. Bukan makcik yang selalu bercakap seorang diri ni, makcik lain. Bila makhluk ni dah berada dekat atas makcik tu, Liza boleh nampak macam mana keadaan makcik tu. Makcik tu berada dalam keadaan yang kesakitan. Dia menjerit-jerit dan meronta-ronta kesakitan. Liza pun bangun. Liza buat macam tadi. Dia celup tangan dia dalam bekas air itu dan direnjiskan sekali lagi dekat arah makhluk tu. Masa itulah makhluk tu tiba-tiba berubah saiz menjadi lebih kecil. Makin lama makin kecil. Dan selepas makhluk tu dah menjadi kecil, makhluk tu masuk dalam mulut makcik tadi. Tiba-tiba makcik tu keluarkan bunyi seolah-olah tercekik. Tercekik dan tak dapat bernafas. Liza makin panik. Tiba-tiba Liza tersedar. Rupa-rupanya daripada tadi, apa yang Liza nampak tadi, semua benda tu, semuanya dalam mimpi. Bila Liza celik mata, Liza rasa lega lah. Tak nampak apa-apa pun dekat depan dia. Bekas-bekas air tadi semuanya tak ada.
pada tangan dia. Tapi yang mengejutkan Liza pada masa tu adalah makcik yang dia nampak ada makhluk masuk dalam mulut tadi. Makcik tu betul-betul tak boleh bernafas, betul-betul tercekik. Jadi Liza pun panggillah jururawat untuk datang. Masa tu keadaan tenang bertukar menjadi kecoh. Ramailah jururawat yang datang ke katil makcik ni. Diorang pun diorang rawatlah makcik ni. Dalam keadaan yang kelam kabut tu, tiba-tiba makcik yang suka bercakap seorang diri ni menjerit. Makcik tu cakap, tolong halau belaan dia. Belaan dia dah kacau makcik tu sampai tercekik. Bila Liza dengar apa yang makcik ni cakap, bulu roma Liza serta-merta meremang. Liza dah mula rasa takut. Lepas tu Liza nampak salah seorang daripada jururawat ni pergi ke arah kaunter. Dia pun bukalah semua switch lampu yang ada dekat wad tu. Lampu di wad tu dibiarkan terbuka sampailah ke pagi. Liza pada malam tu memang tak boleh tidur. Liza dah ketakutan. Liza asyik terfikir pasal apa yang dia mimpi tadi. Adakah perempuan yang mengesot dalam mimpi dia tu adalah jelmaan saka makcik ni? Keesokan harinya, pada waktu melawat, waktu petang, adalah 2-3 orang waris makcik yang suka membebel ni datang melawat dia. Liza mula terfikir, boleh jadi ada jururawat yang call waris makcik ni suruh datang. Mungkin jururawat ni dah cerita apa yang berlaku semalam. Sebab itulah diorang datang. Liza pun ambil kesempatan. Liza pun bercakap lah dengan salah seorang waris makcik yang suka membebel ni. Liza mula bertanya. Liza bertanya kepada waris tu tentang keadaan anak makcik ni yang ada dekat rumah yang cacat tu. Liza nak tahu macam mana keadaan anak makcik yang cacat dekat rumah dia. Masa itulah waris makcik ni mula bercerita. Sebenarnya makcik ni tak ada pun anak yang cacat. Yang makcik tu maksudkan bila dia sebut ada anak yang cacat dekat rumah tu adalah saka dia. Memang betul makcik ni ada membela saka, dan saka dia tu nampak macam orang yang cacat. Jadi betul lah mimpi Liza tu. Liza betul-betul nampak dalam mimpi dia jelmaan saka makcik tu. Saka makcik tu nampak macam seorang perempuan yang lumpuh separuh badan, daripada pinggang sampailah ke hujung kaki. Saka makcik tu bergerak dengan keadaan yang mengesot. Perkara ni dah lama berlaku. Tapi sampai sekarang ni, bila ada siapa-siapa sakit, Liza pergi dekat hospital, pergi dekat ward untuk melawat orang yang sakit tu, Liza pasti akan teringat semula pasal kejadian ni. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang sebuah tasik di negara Tanzania, Afrika. Nama tasik ni adalah tasik neutron. Tasik neutron ni kalau dilihat daripada jauh nampak macam tasik biasa je. Tempat persinggahan burung-burung. Tempat burung singgah untuk makan dan membiak. Tapi sebenarnya tasik ni bukanlah tasik biasa. Tasik ni mampu menukarkan haiwan kepada batu. Bila dilihat dengan lebih dekat, barulah boleh nampak macam mana keadaan sebenar dekat kawasan tasik neutron ni. Pemandangan dekat situ sangat mengerikan. Sebab ada banyak bangkai dekat situ, bangkai haiwan. Bermacam-macam jenis haiwan. Ada burung, ada bangkai kelawar, macam-macam lah. Dan bangkai-bangkai ni semua berada dalam keadaan yang sempurna. Cuma dia keras lah. Keras macam batu. Jadi apa sebenarnya yang dah berlaku dekat tasik neutron ni? Sebenarnya, tasik neutron ni, air dia mempunyai kandungan garam yang sangat tinggi. Tasik neutron ni dikelilingi oleh banyak gunung. Gunung, bukit dan gunung berapi. Daripada situlah datangnya sumber mineral, garam-garam ni semua. Terutama sekali natrium chloride, datang daripada gunung berapi itu. Semua air yang berasal daripada gunung, daripada bukit dan juga gunung berapi ni mengalir berkumpul di tasik neutron. Bila semua air ni dah berkumpul, air ni tak ada tempat nak keluar. Tak ada tempat air nak mengalir keluar daripada kawasan tu. Jadi air berkumpul dekat situ saja. Tasik neutron ni dia sangat-sangat luas, sekitar 642 km persegi. Jadi bila air dah bertakung dalam kawasan yang luas macam tu, dia cepat tersejat. Bila ada matahari, air dekat kawasan tu dia bertukar menjadi gas. Bila proses ni berulang kali berlaku, air bertakung lepas tu tersejat ke udara menjadi gas, maka tinggallah
banyak mineral, banyak garam, banyak natrium chloride di kawasan Tasik Netron ni. Sebab itulah air di Tasik Netron ni mempunyai kadar kandungan natrium chloride yang sangat tinggi. Setiap tahun pada musim panas, musim mengawan, ada lebih kurang 2 juta ekor burung bangau terbang di kawasan tu. Terbang untuk cari tempat membiak lah. Oleh kerana Tasik ni terlalu luas, 642 km persegi, ada banyak burung-burung bangau yang tak mampu terbang merentasi Tasik ni. Sampai di tengah jalan, dia menjunam jatuh masuk dalam air Tasik Netron ni. Bila burung bangau ni jatuh dalam Tasik Netron ni, bangkai burung bangau ni akan mengeras seperti batu. Jadi sebenarnya burung bangau ni telah diawetkan oleh air Tasik tu sendiri. Cara pengawetan ni sebenarnya dah digunakan sejak daripada zaman dulu lagi, zaman Mesir Purba. Orang Mesir Purba menggunakan cara ni, menggunakan natrium chloride untuk mengawet mayat menjadi mumia. Jadi proses tu proses yang sama. Cuma yang berlaku di Tasik Netron ni berlaku secara semula jadi. Ada seorang jurugambar, fotografer alam semula jadi. Nama dia Nick. Nick ni kerja dia adalah mengambil gambar alam semula jadi. Masa Nick mula-mula sampai dekat Tasik Netron ni, Nick terkejut dan terpegun. Sebab dekat Tasik ni ada terlalu banyak bangkai dan kesemua bangkai tu berada dalam keadaan yang sempurna. Bila Nick tengok keadaan bangkai ni semua, Nick dapat satu idea untuk ambil gambar. Dia pun pancangkan kayu. Dia ambil ranting kayu, kemudian dia ambil bangkai-bangkai yang masih lagi sempurna ni. Dia letak dekat ranting kayu tu. Dia buat macam bangkai ni masih lagi hidup. Lepas tu Nick pun ambil gambar. Jadi sampai sekarang ni, kalau kita Google, kita search pasal Tasik Netron, akan keluar banyak gambar yang Nick ambil. Gambar-gambar yang menunjukkan seolah-olah bangkai-bangkai yang dah diawet ni masih hidup. Cara Nick letak bangkai-bangkai ni, seolah-olah bangkai ni masih lagi bernyawa. Pada musim panas, suhu air di Tasik Netron ni boleh mencecah sehingga 41 darjah Celsius. Perkara ni berlaku disebabkan oleh kandungan garam tu lah. Kandungan garam yang sangat tinggi dalam air di Tasik Netron ni. Tapi, walaupun keadaan dekat Tasik Netron ni macam tu, suhu air tinggi, kandungan garam tinggi, tapi masih ada makhluk yang mampu hidup dekat situ. Antaranya adalah satu spesies ikan. Spesies ikan talapia. Ikan ni, dia mampu hidup dalam air yang tinggi kandungan garam. Selain daripada tu, ada sejenis alga yang berwarna merah. Banyak hidup di kawasan Tasik Netron ni. Alga ni berwarna merah. Sebab itulah kalau kita tengok Tasik Netron ni, nampak banyak warna merah. Semuanya disebabkan oleh alga ni. Alga yang berwarna merah ni pula merupakan sumber makanan kepada satu spesies burung. Spesies burung flamingo. Burung flamingo ni pun sama. Boleh hidup di Tasik Netron ni. Bila kita kaji pasal burung flamingo ni, kita fahamlah macam mana dia boleh survive. Dia boleh hidup di Tasik Netron ni. Yang pertama adalah kaki dia. Kaki burung flamingo ni mempunyai lapisan kulit yang tebal. Sebab itulah dia tak jadi apa-apa bila berada dalam Tasik Netron ni. Yang kedua adalah perut dia. Perut burung flamingo ni, dia tahan lasak. Bila dia makan alga yang berwarna merah tu, dia masukkan sekali dengan air Tasik Netron. Perut burung ni mampu mencerna semua tu. Dia boleh hadap kandungan garam yang tinggi berserta dengan alga tu. Perut burung lain tak boleh nak handle benda ni. Dan lagi satu adalah paruh burung ni. Paruh dan juga hidung burung ni. Paruh dan hidung burung flamingo mampu menapis kandungan garam yang berlebihan yang ada dalam air. Jadi sebab itulah burung flamingo boleh bertahan hidup di Tasik Netron ni. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.